Selepas itu, barulah lelaki akan salin. Lelaki salin ayat Quran menggunakan khat nasab dan juga merujuk ke lantar nombor 7. Nombor 7 kita akan semak. Semak kali pertama nama dia proses tasking. Tasking semak kali pertama, kali kedua dekat KDN, kali ketiga dekat Nasibah. Ketiga tempat tau semakan. Langkah 1 hingga 7 selesai, 9 hingga 10 tahun makan masa. Jadi selepas itu langkah ke-8, KDN pensemak selama 1 hingga 2 tahun. Kalau sahkan dia akan bagi pengesahan, kalau reject kita kena luruskan. Jadi kenapa boleh reject? Tak ikut peraturan, salah buatannya. Kemudian dah dapat pengesahan, hantar semula ke SRS tu. SRS tu hantar kepada kami Nasyid Quran dalam bentuk PDF ataupun pendrive. Kenapa PDF ataupun pendrive? Sebab tuan yang original, yang buat tulisan seperti itu, besar dia macam ni. Besar dia macam kat dalam tu. Habis kat belakang tu apa? Dia kopi. Kopi sebab tu kami terima bentuk PDF pendrive. Kami nak jual, kami kena bagi besar yang ada. Paling besar kita kena nampak dekat antara hal tu, yang jumpa kat majlis atau surau. Betul. Jadi ini yang memang baca lah, baru saya terawih dan sebagainya lah. Jadi kalau besar dia akan besar macam tu lah kalau original. Selepas itu kami pun cetak, semak dan juga jual ataupun wakafkan. Itu kerja yang kita bakal lakukan. Kalau ada alat boleh tambah tadi itu dekat dalam boleh masuk. Okay, aku sebenarnya tadi tak boleh nak kata apa-apa. Aku hanya boleh diam sebab aku nak bagi korang fokus dengan apa yang dia cakap dia sebenarnya. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, semua para pelawat, saya ingatkan untuk kita ambil gambar dari video untuk upload di media sosial. Upload di media sosial, TikTok, Facebook boleh, tak ada masalah. Kalau dah ada gambar alang-alang tu dah post kat media sosial, jangan lupa tag kami sekali di Nasyid Quran Official. Kalau nampak dekat kaca pertama, yang ini dan juga kat belakang ni, akan nampak proses pembuatan dia. Baik, yang ini tulisan tangan. Tulisan tangan, tulisan tangan. Warna tangan, letak emas, sikit emas. Keliling Al-Quran setiap muka surat akan ada emas, keliling dia juga akan ada emas. Kalau bagi kan nampak lebih jelas. Yang kat sini dulu, itu nampak lebih jelas. Jadi kat dinding-dinding ni semuanya ikut negeri tadi. Corak dia ni berdasarkan negeri dalam Malaysia. Kenapa? Sebab namanya Besar Malaysia. Kalau nanti Al-Quran harga dia mahal, harga dia sampai RM35,000 dekat kaca yang ini. Dan tengok Al-Quran satu bagi daripada Indonesia, nama dia Musab Istiqlal. Boleh tengok dekat kaca rumah saya. Perbezaan corak dia, perbezaan design dia. Abang Istiqlal, sejarah dia ditulis oleh Presiden Soekarno dan juga menjadi pendidikan Abang Istiqlal yang bersama. Baik, kalau tuan boleh kasih. Al-Ikhlas dengan juzuk 30-an ni. Surah Al-Masad dengan surah Al-Ikhlas juzuk 30. Dan ni daripada surah Al-Baqarah juzuk pertama. Dan ini daripada surah Al-Baqarah juga, tapi daripada juzuk 2. Ni Kelantan. Oh, aku lupa. Ada benda ni rupanya. Kelantan, Malaysia dengan Malaysia lagi. Sambung cek lagi. Yang ni pada surah Al-Imran juzuk 3. Daripada Kelantan juga. Surah An-Nisa. Daripada Terengganu. Sekarang on the way ke tangga ataupun escalator. Ni Ikwan. Nak naik apa Ikwan? Tak rekod. Nak naik tangga ke? Nak naik escalator? Kita naik ni lah. Lift. Escalator lah. Escalator lah. Flashback. Ni manusia yang sihat walafiat kena naik tangga kan. Jangan nak berkata naik escalator kan. RM30. Oh. Hai. Fitri Amira mana? Kang tercicik kang ah?
Lawa guys, dia orang punya ni. Nampak ni. Saja. Fitri, jom. Ikut kan? Kita jelajah tempat ni, jom. Jom. Jom, ikut kan? Jelajah tempat ni. Jom. Kumpul dengan saya dulu. Kalau contohnya nak jadi landai, boleh letak ke kayu. Dia suruh kumpul sana, jom. Tu sana. Tu pedang siapa tu? Ada pedang Nabi je tak? Ada lagi. Skeleton dia. Ini pasti betul. Duduk mana? Allahu Akbar. Baik, semua para pelawai. Kuat. Kau tolong. Mana? Rekod sampai kita habis sesi ni. Dah ke? Nah, kemudian ada tak yang tertinggal kat bawah? Ada tak kawan yang terlepas tadi ni? Bagi tanda ke? Ada ke? Yang lelaki mana? Kawan-kawan macam kedua pun yang mana? Oh, tak nampak sikit sangat tu. Baik. Semua dah ada. Yang daripada Green Nation semua ada. Jangan sampai ada tertinggalan tak. Saya maklumkan kalau nak pergi tandas, tingkat ni terakhir ada tandas. Tanda lelaki dorong besar ni. Tanda perempuan dorong tengah-tengah ni. Satu kecil ni, kita tanda perempuan. Jangan sampai tercampur pula. Satu, saya ingatkan kawasan larangan, kawasan sana dorong tu. Dan juga bilik yang terbuka tu, itu bilik meeting. Kalau itu surau tu adalah untuk staf perempuan, staf wanita. Jadi kawasan mana dia boleh? Yang ada pedang-pedang, ada kiswah, ada Al-Quran saja digunakan. Jangan ketuk-ketuk pintu, itu semua office. Maklumkan awal, jangan ketuk-ketuk pintu. Nanti kena marah, saya tak tanggung. Baik, tuan-tuan dan puan-puan serta semua para kawan, sekarang kita berada di galeri yang kedua. Nama dia Galeri Mushaf Antarabangsa. Galeri Mushaf Antarabangsa, akuan-akuannya semuanya berasal daripada luar negara. Contoh, ada akuan Tungkai dekat kaca yang pertama. Kaca yang ni, sampailah hujung sana, yang panjang-panjang ni, seberang daripada skeleton di file juga. Satu kaca panjang, semua tu adalah akuan rujukan. Ada antaranya kita beli, ada antaranya kita dapat. Akuannya ada daripada negara mana je? Contoh ada daripada nama dia Mushaf Alif daripada India. Awal ayat dia semua huruf alif. Jadi ada juga Mushaf Nasah. Mushaf Nasah kita nak belajar secara peraturan ikut Mushaf Ismani, salin ayat Quran. Nasah maksudnya peralihan. Jadi selepas itu ada juga Mushaf Fatimah sepenuhnya dibawa oleh wanita. Ada juga hujung tu ada dalam satu kaca tinggi ada akuan tahun 30 Hijrah. Akuan tahun 30 Hijrah. Sekarang berapa Hijrah? 1445. Jadi yang itu tahun 30 Hijrah. Tahun 30 Hijrah nama dia Mushaf Sayyidina Uthman bin Affan. Tulisan dia tak bersambung, tak ada baris, tak ada titik, tak ada corak. Kalau boleh baca, maklum kat saya. Nanti saya bagi kredit. Ada satu. Katanya tu ada satu tahun 30 Hijrah. Boleh tengok perbezaan dia dengan yang sekarang. Kenapa nama dia Mushaf Sayyidina Uthman? Sebab Sayyidina Uthman yang buat. Kenapa Sayyidina Uthman yang buat? Sayyidina Uthman sejarahnya orang yang pertama mengumpulkan Al-Quran. Sayyidina Abu Bakar orang yang mengumpulkan Al-Quran. Sayyidina Umar mencadangkan pengumpulan. Rasulullah buat apa? Rasulullah turunnya wahyu, Rasulullah sampaikan dakwah. Sahabat hafal atau bertulis cara jaganya.
Kalau dulu zaman Rasulullah, sahabat tulis kat mana? Batu, kertas, batu, kayu, ulang dan sebagainya. Zaman Sayyidina Umar, tulis kat mana? Sayyidina Uthman tulis kat mana? Sayyidina Uthman tulis dekat buku. Sebab tu nama dia Mushaf. Penjadian satu dalam bentuk satu naskah buku. Kalau kat sebelah sini pula ada alatan tulisan tangan. Kalau tadi dah nampak dalam ni semua kayu-kayuan, contohnya pokok bulung, pokok paku resam, kayu hijau, duri landak dan sebagainya. Ada 2 batang pensel dicantum, kertas, ada tulisan pensel dan juga dakwat. Ada juga dakwat yang biasa. Cara nak salin Al-Quran, pertama sekali kena ada al-Quran. Lepas baru juga ada, baru boleh salin guna pensel dulu. Pensel cantum 2 salin Al-Quran. Kalau salah guna pensel, padam je macam biasa. Lepas tu guna raba lah, guna raba tu padam. Lepas tu betulkan je macam biasa. Kalau contoh dah yakin betul, baru boleh guna dakwat. Dakwat tu kena buat kayu dia dulu. Nak tulis ayat Quran tak boleh gunakan pen khat. Kenapa tak gunakan pen khat? Kebanyakan penulis Malaysia gunakan kayu-kayuan lagi. Sebabnya apa? Contoh mata pen khat yang jual kat kedai akan satu tempoh dia akan tumpul. Betul? Jadi kalau dah tumpul kita nak tulis banyak tulisan. Kalau dah tumpul tulisan tadi akan nampak cacat dia akan ada perbezaan pertama sampai besar yang kedua. Jadi antaranya pokok paku resam, duri landak. Saya sebut duri landak kenapa? Sebab memang duri landak. Duri landak sini kita guna untuk tulis baris ayat Quran. Kalau duduk kampung, landak kena langgar. Durinya kita ambil buat tunjuk Al-Quran ataupun selain buat tunjuk Al-Quran lah saja durinya. Kalau pernah tengok kartun ataupun cerita-cerita, landak kalau dia kembang nanti duri dia berlompat-lompat kelak. Itu tak betul. Landak duri dia gugur. Kalau dia macam mana protection dia tu, orang haiwan ataupun binatang pemburu akan cuba terkam dan dia akan tunjuk tajam. Contohnya pokok paku resam. Ini pokok paku resam. Saya ingatkan kepada semua barang pelawat dilarang untuk sentuh lagi-lagi pokok paku resam, duri, Al-Quran dalam yang kita ini dan juga pedang. Pedang tu tajam. Baik. Ini pokok paku resam. Pokok paku resam dia punya hidup, kalau dia time hidup macam pokok paku pagi sikit. Jadi lepas tu, bila dah dapat kayu dia, dapat kat mana? Hutan ada, belakang rumah, kalau kebun ada juga, kalau tanam pun ada juga. Selalu ini jumpa liar, senang jumpa kat mana-mana. Contoh kalau pergi highway Pahang, jumpa banyak pokok paku resam dekat tepi highway. Lepas tu kita dapat satu batang sini, kita potong 10 cm, 10 cm, 10 cm. Kemudian kepala dia akan dipotong serong dan mata dia akan diasah jadi mata penhad. Jadi kayu dah dapat, dah tulis guna pensel, dah yakin betul, tulis pula gunakan dakwat. Kayu, celup dalam dakwat, kemudian salin tunjuk kepada tulisan pensel dan juga apa tulisan. Dah salin tu kalau salah, baru gunakan pisau tajam dan potong salah dia tu kan, kalau salah kecil. Kalau salah melebihi 2 muka surat, lembaran akan dilutupkan, lukis, warna, tulis lagi sekali. Jadi akan lama lah, sebab tempoh dia 9 hingga 10 tahun, langkah 1 hingga 7 saja. Langkah ke-6 iaitu penyalinan Al-Quran saja 7 hingga 8 tahun. Selepas kita salin Al-Quran, tak ada masalah, dah boleh hantar untuk semakan. Yang sebelah sini ada apa rujukan. Kalau kita boleh nampak perbezaan apa ni, kita boleh nampak dia punya khat lain, dia punya susunan pun lain, muka surat dia akan lain dengan kita, dan juga khat yang dia boleh pakai akan berlainan. Corak dia pun berlainan, warna dia pun berlainan. Kalau nak tengok pedang pula, pedang dekat sebelah sana. Pedang sebenarnya adalah pedang para sahabat. Dia ada pedang Rasulullah, dia ada pedang Sayyidina Ali. Semua sekali ada 9 buah pedang. Pedang-pedang itu merupakan replika semata-mata yang original berada di Museum Turki. Jadi saya ingatkan untuk jangan pegang pedang tersebut sebab saiz dia sama dengan original, berada sama dengan original, bahan dia tak sama dengan original. Tapi tetap logam. Kalau dia logam kaki masih boleh putus. Dia faham? Ujung dia tu ada kain kiswah. Kain kiswah itu original. Kain kiswah adalah kelambu Kaabah ataupun kelambu Kaabah dekat ujung. Negeri apa dapat julukan kelambu Kaabah? Ada mesej. Dengan Kelantan. Kalau dekat pedang. Malaysia, Aceh, betul? Aceh. Jadi kalau kat sini ada akuan daripada Aceh, ada akuan daripada Singapura, daripada China, daripada Nusantara umumnya.